Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri, hamba Umairah persembah diri. Terus bersama saya Umairah Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 21 September 2022. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memberitahu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak perlu menjalani rawatan fisioterapi di Hospital Rehabilitasi Ceras. Menurutnya lagi, tiada layanan istimewa diberikan kepada Najib seperti berita yang tular baru-baru ini. Khairy juga berkata akses Najib kepada kemudahan perubatan adalah selaras dengan prosedur operasi standard kementerian. Beliau turut mengarahkan Hospital Kuala Lumpur HKL menjalankan siasatan terhadap ciapan Twitter yang didakwa dibuat oleh salah seorang doktor yang merawat Najib. Najib yang sebelum ini mengaku mengalami masalah kesihatan telah dihantar ke HKL untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Semalam beberapa pihak mendesak kerajaan menjelaskan dakwaan layanan istimewa diberikan kepada Najib dengan nama kod merpati dalam media sosial. Jabatan Penjara diminta supaya bersikap telus berhubung status Najib dan sebab beliau menerima layanan berbeza. Masih lagi berita mengenai bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Najib dan anaknya Datuk Nazifuddin berjaya menggantung pelaksanaan perintah mahkamah melibatkan tuntutan tunggakan cukai berjumlah 1.7 bilion ringgit. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang bersidang bersama Datuk Mary Lim Tian Suan dan Datuk Rozariah Bujang membenarkan penangguhan itu sehingga pelupusan rayuan berhubung perintah sama. Pada Julai 2022, dua Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk memasukkan penghakiman terus bagi mendapatkan semula tunggakan cukai sebanyak 1.69 bilion ringgit daripada Najib dan 37.6 juta ringgit daripada Nazifuddin. Najib dan Nazifuddin gagal dalam rayuan di Mahkamah Rayuan pada September 2021 bagi mengetepikan penghakiman terus itu. Peguam Muhammad Farhan Muhammad Syafi'i berkata pengurusan kes bagi rayuan penghakiman terus itu telah ditetapkan pada 22 September ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menyertai pemimpin dunia dari lebih 150 negara ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-77 di New York, Amerika Syarikat. Perdana Menteri dijadualkan tiba di New York esok. Ia merupakan penampilan kali kedua beliau di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB selepas menghadirinya secara maya tahun lepas berikutan pandemik COVID-19. Membawa tema detik peralihan penyelesaian transformatif kepada cabaran bersaling kait, UNGA Perdana Menteri akan menyampaikan dasar negara semasa sesi debat umum pada Jumaat dalam bahasa Melayu. Dalam rawatan selama 3 hari itu, Ismail juga dijadualkan bertemu Presiden Palestin Mahmud Abbas. Kedua-dua pemimpin akan menyaksikan majlis menandatangani 4 memorandum persefahaman MOU antara Malaysia dengan Palestin iaitu mengenai penubuhan mesyuarat jawatankuasa bersama, kerjasama dalam bidang kesihatan, pelancongan dan hal ehwal Islam. Malaysia akan membawa masuk 10,000 pekerja dari Sri Lanka bagi mengisi kekosongan dalam pelbagai sektor berhadapan dengan kekurangan pekerja kronik. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, keputusan itu dibuat pada mesyuarat Jemaah Menteri pada 14 September lalu selepas mengambil kira krisis ekonomi terburuk yang melanda Sri Lanka. Tambahnya, kerajaan Sri Lanka telah mengemukakan permohonan rasmi untuk membekalkan tenaga kerja. Saravanan berkata majikan di negara ini digesa menyokong usaha kerajaan ini bagi membantu rakyat Sri Lanka yang terjejas teror. Malaysia ketika ini dikatakan kekurangan kira-kira 500,000 pekerja asing untuk pelbagai sektor termasuk perladangan, pembinaan dan perkhidmatan. Adabi melazatkan, Adabi menyelerakan, mengandungi berbagai rempah, melazatkan kari dan kuah.
Ya, pelbagai pilihan rempah adabi untuk kari dan sup. Sungguh sedap, seperti sajian istana di zaman silam. Adabi. Kita kembali lagi. Pindaan Kanun Keseksaan Akta 574 bagi memasukkan perbuatan menghendap sebagai satu jenayah akan dibentang di Dewan Rakyat dan Dewan Negara Oktober ini. Rang Undang-Undang Kanun Keseksaan Pindaan 2022 itu bertujuan memasukkan Seksyen baharu 507A ke dalam Akta 574 yang memperuntukkan kesalahan mengendap dan boleh dihukum bermula Disember nanti. Apabila diluluskan kelak, pesalah boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun di bawah rang Undang-Undang Anti Jenayah Intip dan hendap termasuk denda atau kedua-duanya. Akta itu bertujuan melindungi wanita yang sering menjadi mangsa pesalah mengendap yang semakin berleluasa sehingga menimbulkan kebimbangan golongan hawa. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP merampas 11 unit alat teknologi penstreaman Android Box bernilai RM7,500 dalam serbuan di sebuah pusat membeli belah di Jalan Bukit Bintang 15 September lalu. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDNHEP Azman Adam berkata dalam serbuan tersebut, dokumen yang disyaki mengandungi karya hak cipta yang dituntut hak oleh pemilik hak cipta turut dirampas. 2 individu tempatan berusia lingkungan 20-an mengaku sebagai pemilik dan pekerja di premis itu telah ditahan untuk siasatan di bawah Seksyen 43AA Akta Hak Cipta 1987 dan jika disabitkan kesalahan boleh didenda tidak kurang daripada RM10,000 dan tidak melebihi RM200,000 atau penjara tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya. Beliau mengingatkan semua peniaga supaya tidak menjual alat teknologi penstreaman seumpama ini atau berdepan tindakan tegas. Jika sebelum ini melarang ekspor gandum dan gula, kini India dilaporkan mengenakan larangan ekspor beras hancur dalam usaha mengawal harga domestik komoditi tersebut. India yang merupakan pengeksport beras terbesar dunia mengenakan cukai ekspor sebanyak 20% ke atas beberapa jenis beras bermula 9 September lalu. Firma penyelidikan Nomura menyifatkan langkah itu bakal memberi kesan buruk di seluruh Asia. Menurutnya, impak ke atas negara-negara Asia bakal menjadi tidak sekata, malah Filipina dan Indonesia akan menjadi paling terdedah kepada larangan itu. India ketika ini menyumbang kira-kira 40% ekspor beras global dengan mengeksport ke lebih 150 negara. Berikutan hujan monsun, pengeluaran menurun sebanyak 5.6% tahun ke tahun setakat 2 September lalu menjejaskan hasil penuaian. Seorang akrobat di Rusia, Tatiana Zolotuhina, jatuh di atas gelanggang sarkas dari ketinggian 4.9 meter semasa membuat persembahan bersama suami dan rakan akrobatiknya, Sergei Zolotuhin. Zolotuhina dikatakan gagal menangkap tangan Zolotuhin semasa aksi berbahaya itu sebelum dia terjatuh. Tatiana telah dimasukkan ke hospital patah pada pergelangan tangan. Pengarah Great Moscow State Circus Edgar Zapashi berkata aksi yang dilakukan ahli akrobat itu adalah rumit dan berisiko tetapi menjangkakan artis itu akan kembali ke arena selepas pulih. Adabi melazatkan, adabi menyelerakan, mengandungi berbagai rempah, melazatkan kari dan kuah. Ya, pelbagai pilihan rempah adabi untuk kari dan sup. Sungguh sedap, seperti sajian istana di zaman silam. Adabi. Hanya untuk melindungi margin keuntungan berikutan kejatuhan kebanyakan mata wang utama berbanding dolar Amerika Syarikat, jenama gergasi teknologi pengguna Apple Inc. bakal menaikkan harga produknya. Antara pelanggan Apple yang terkesan bermula 5 Oktober ini melibatkan beberapa negara iaitu Sweden, Jepun, Korea Selatan, Chile, Mesir, Malaysia, Pakistan dan Vietnam. Di Jepun, produk Apple dijangka naik kira-kira 30%, kenaikan yang dianggap signifikan susulan kejatuhan nilai yen pada tahun ini.
Pada awal musim panas lalu, Apple telah menaikkan harga produknya iaitu Mac, iPhone dan iPad dalam usaha mengurangkan margin keuntungan berikutan penyusutan dalam tukaran mata wang. Selain yen, euro turut mengalami nasib sama yang kini diniagakan pada paras terendah berbanding dolar. Ekonomi Malaysia dijangka mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK 8.9% pada suku ketiga sekaligus mengekalkan pencapaian pada suku kedua. Institut Akuntan Awam Bertauliah Malaysia MIKPA memberitahu KDNK suku ketiga dari aspek sebenar bersamaan tahap pra-pandemik iaitu RM361.1 bilion seperti yang dilihat 3 tahun lalu. MIKPA berkata data ekonomi menunjukkan peningkatan bukan sahaja daripada luaran tetapi juga di dalam negeri. Untuk 7 bulan pertama 2022, jumlah ekspor Malaysia meningkat sebanyak 27.8% kepada RM873.1 bilion, manakala import melonjak 32.5% kepada RM734.5 bilion. Kadar pengangguran juga menurun kepada hanya 3.7% pada Julai lalu selepas negara mencatatkan kadar pengangguran tertinggi ketika pandemik COVID-19. Angkara perbalahan yang tercetus selepas Persekutuan Bola Sepak Perancis FFF enggan mengubah suai perjanjian hak imej Kylian Mbappe dikatakan enggan menyertai sesi penggambaran skuad Perancis yang akan diadakan hari ini. Mbappe merasakan imej pemain tertentu digunakan lebih kerap berbanding pemain lain. Sehubungan itu, Le Parisien melaporkan Mbappe tidak mahu imejnya dikaitkan dengan beberapa rakan penaja pasukan kebangsaan Perancis, khususnya syarikat pertaruhan atau kedai makan segera. Penaja Les Blues dibenarkan memilih 5 pemain untuk mengambil bahagian dalam kempen pengiklanan mereka dan Mbappe sering dipilih kerana statusnya sebagai seorang bintang bola sepak Perancis. Walau bagaimanapun, masih tidak jelas lagi berkenaan status Mbappe sama ada akan menghadapi sekatan atau tindakan kerana keengganannya. Pemilik kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim menjelaskan bahawa bekas pemain Arsenal Mesut Ozil tidak pernah ada dalam perancangan kelab bagi mendapatkan khidmat asing. Tunku Ismail berkata JDT tidak boleh mengulangi kesalahan sama ketika menandatangani pemain ternama seperti Daniel Guiza dan Pablo Aimar yang menjerat kelab untuk membayar pampasan yang besar untuk menamatkan kontrak mereka. Tunku Ismail turut memberitahu baginda melahirkan minat untuk mendapatkan khidmat pemain kelab Sepanyol Sevilla, Papu Gomez. Tunku Ismail menegaskan beliau hanya mahukan pemain-pemain yang boleh memberikan komitmen tinggi sekaligus memberikan impak dan memastikan kejayaan JDT. Berkenaan dengan Ozil, saya rasa saya tak nak habiskan duit kelab membayar gaji begitu mahal untuk pemain yang tak akan lari defend 3 meters dalam padang. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 22 September 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umairah Wahid. Assalamualaikum dan salam sejahtera.